Sabi Daerah Tutong. Assalamualaikum Majdi, apa kabarnya pada pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakan tugas kita Umu dan juga Sarina. Alhamdulillah, pada pagi ini saya dalam keadaan yang baik-baik sahaja dan saya juga mengharapkan agar rakan tugas berdua di sana dalam keadaan yang ceria, sihat walafiat saja pada pagi. Alhamdulillah. Itu pun doa daripada Majdi dan juga para penonton kita ni ya, mengharapkan setiap penyampai di rampai pagi ini bukan hanya sihat sejahtera tapi dalam keadaan yang ceria. Kerana pasti dengan keadaan kita ni ceria, nampak bergembira ataupun hatta dengan senyuman sedekah senyuman ini pun boleh menebarkan aura positif itu kepada yang menyaksikan. Itu harapan kita ni Majdi. Tepat sekali. Baik Majdi, kalau di daerah Belait keadaan cuaca alhamdulillah cerah. Bagaimana pula keadaan cuaca di daerah Tutong, Pekan Tutong khususnya? Ya, keadaan cuaca di sekitar Pekan Tutong pada pagi ini alhamdulillah dalam keadaan yang cerah, panas saja dari pagi tadi dan kita memang mengharapkan sebenarnya mereka yang melakukan aktiviti khususnya di luar rumah ini ya agar sentiasa menjaga kesihatan, membawa air. Lebih lagi keadaan cuaca pada pagi ini saja pun agak terasa kehangatan, panasnya itu pun sudah terasa ni sebenarnya. Jadi lebih baiklah memakai pelindung matahari kah, sunscreen kah sebelum melakukan aktiviti itu. Benar Ya, ya? betul, tepat sekali. Terima kasih Majdi di atas peringatannya. Penonton semua jangan lupa Majdi bawa airnya. Di mana saja berada. Baiklah Majdi, seperti tadi kami sudah bertanyakan kepada Nur Hayati mengenai dengan memori ataupun kenangan, nasihat daripada sosok seorang bapa. Tapi ingin juga kami bertanyakan daripada perspektif seorang anak lelaki mengenai dengan sosok seorang bapa. Mungkin dapat dikongsikan ni. Ya, berkaitan mengenai dengan perkara yang diutarakan, sememangnya memanglah sebagai anak lelaki ni memang kita ni memang dilihat sebagai seorang pelapislah kepada bapa ataupun orang kita ni harapan keluarga. Memang anak lelaki ni memang dilihat seperti itulah. Dan memang nasihat arwah ayahanda pun selalunya kepada anak lelaki-lakinya selalu mengatakan lebihkan keluarga dahulunya daripada kawan-kawan. Lebih-lebih lagi apabila kita ni meningkat dewasa tu memang saya sendirilah secara peribadi apabila meningkat dewasa tu kan kita ni kadang-kadang lebih meluangkan masa bersama kawan-kawan. Jadi memanglah apabila arwah bapa melihat perkara macam itu memang ia sentiasa nasihatkannya kita ni mestilah lebihkan keluarga daripada kawan-kawan. Ininya apabila keluarga mengundang dia mau datang, tapi kalau kawan-kawan mau datang lepak macam tu. Jadi itulah antara nasihatnya, jangan lebihkan kawan terpulang daripada keluarga. Apa-apa ni keluarga dahulu baru tak kawan-kawan. Masya-Allah ya, satu nasihat yang cukup relevan. Seorang cendekiawan pernah berkata, awal permulaan kehidupan dan penghujung kehidupan semuanya akan berbalik kepada keluarga. Jadi baik, Majdi, satu ingatan yang indah memberikan kita ni satu nasihat yang bermanfaat pastinya cukup relevan. Untuk seterusnya kita akan serahkan dulu ruangan ini kepada Majdi di daerah Tutong. Silakan. Baik, terima kasih kepada rakan tugas kita Sarina dan juga Umu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam ceria buat ada penonton. Alhamdulillah, dari daerah Tutong kita bertemu bagi berkongsi info semasa dan juga satu bandu rakaman yang telah pun kita sediakan ya bagi tontonan kita bersama. Dan saya kongsikan terlebih dahulu antara acara yang berlangsung pada pagi ini sahaja pada jam 8 pagi tadi. Berlangsungnya bengkel pengurusan program time management di bangunan Pusat Belia Pekan Tutong pada hari ini bermula pada pukul 8 pagi tadi. Dan ia merupakan antara kesinambungan dari program Legasi Belia Ibadur Rahman siri keempat yang telah pun bermula pada sekitar bulan Januari pada tahun ini. Dan maklumat seterusnya Tutong Bas masih lagi diteruskan auda sehingga hari ini. Bermula pada pukul 2 petang ini sehingga 10 malam bertempat di tatangan persiaran Sungai Tutong. Jadi para auda yang mungkin ingin mendapatkan pelbagai jenis juadah makanan bolehlah berkunjung ke Tutong Bas di tatangan persiaran Sungai Tutong. Pelbagai jenis makanan dan juga minuman dijual yang menampilkan lebih daripada 20 vendor yang ikut serta bagi memeriahkan lagi Tutong Bas kali ini. Baik, itu info semasa saya kongsikan terlebih dahulu dan untuk selanjutnya mari kita beralih untuk menyaksikan bahan rakaman dari daerah Tutong.
Di negara Brunei Darussalam, aktiviti kesukarelawanan memainkan peranan yang sangat penting dalam memperkukuhkan kesejahteraan masyarakat serta memupuk semangat perpaduan dan tanggungjawab sosial dalam kalangan masyarakat. Pelbagai persatuan, pertubuhan bukan kerajaan NGO, persatuan belia, badan kebajikan dan organisasi komuniti sentiasa bergiat aktif dalam melaksanakan program-program sukarela yang memberi manfaat kepada masyarakat tanpa mengharapkan sebarang ganjaran. Aktiviti-aktiviti ini bukan sahaja membantu golongan yang memerlukan, malah turut menyumbang kepada pembangunan negara dari aspek sosial, ekonomi dan alam sekitar. Semangat kesukarelawanan yang semakin berkembang dalam kalangan masyarakat turut diperlihatkan melalui usaha Persatuan Sukarelawan, Kebajikan dan Kemasyarakatan PSKK yang telah menjalankan aktiviti renovasi sebuah rumah orang kelainan upaya OKU di Kampung Batang Mitus. Aktiviti ini tidak hanya untuk memperbaiki keadaan kediaman penerima bantuan, akan tetapi sebagai satu platform untuk memupuk nilai kekitaan, tidak camah mata dan bertanggungjawab dalam kalangan sukarelawan. Melalui penglibatan para sukarelawan, kerja-kerja renovasi dapat dilaksanakan secara bergotong royong dengan penuh semangat kerjasama, keprihatinan dan tanggungjawab sosial. Sebetulnya tujuan aktiviti ini diadakanlah untuk menggandakan iaitu membuat bantuan merenovasi rumah salah seorang penduduk kampung Batang Mitus yang telah dikenal pasti melalui Majlis Perundingan Kampung dan Mukim Kudang, dan kemudian melalui ketua kampung sendiri mengkhabarkan yang ada salah seorang daripada penduduk memerlukan bantuan yang seperti projek ini untuk merenovasi tangga dan lantai rumah dan juga tihangnya. Melalui perundingan kami ini benarnya memandangkan kerja-kerja yang banyak yang akan dibuat, mengganti tiang, mengganti lantai dan mengganti tangga dan sebagainya. Jadinya memerlukan banyak ahli-ahli daripada PSKK dan juga daripada Majlis Perundingan Kampung Batang Mitus sendiri. Sebetulnya ada 20 orang yang terlibat. Jadinya alhamdulillah MPK di sini dapat memberikan sumbangan yang diharapkanlah dari PSKK. Bahan-bahan yang diperlukan untuk projek ini iaitu untuk membuat tangga, tiang dan juga lantai memerlukan papan-papan yang bertahan lama. Jadinya disitulah kami ada challenge sedikit untuk mencari papan-papan tersebut, dan juga harga papan masa ini iaitu yang tertinggi sekali. Jadinya alhamdulillah walaupun indah banyak dapat juga projek ini diteruskan. Ditubuhkan pada 31 Disember 2025, PSKK berperanan sebagai wadah yang memfokuskan aktiviti kebajikan dan kesukarelawanan, khususnya bagi menggalakkan penyertaan golongan belia dalam usaha membantu masyarakat. Penubuhan persatuan ini adalah selaras dengan hasrat untuk melahirkan generasi yang bukan sahaja berilmu dan berkemahiran, malah mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi serta sentiasa peka terhadap keperluan masyarakat sekeliling. Aktiviti-aktiviti kami menyeliputi seluruh daerah, bukan hanya di daerah Tutong, dan sepanjang tahun. Sebetulnya kami, PSKK dan juga partner-partner kami yang lain, itu persatuan-persatuan NGO yang lainnya, selalu berhubung dan berkomunikasi apa saja projek-projek yang dapat kami lakukan. Aktiviti PSKK tidak terhad. Aktiviti lain kami juga adalah seperti penghantaran diapers secara bulanan dan susu-susu yang memerlukan kepada mereka-mereka yang bedridden, dan juga menyediakan tongkat dan juga kursi roda yang memerlukan. Selain itu kami juga menyediakan kesukarelawanan kepada NGO-NGO yang lain dan juga kepada kementerian-kementerian yang berkepentingan. Pada tahun ini kami telah berjaya menghantar sedekah bersama dengan NGO yang lain dan juga partner kami di bulan Ramadan seramai 500 orang penerima di seluruh daerah, ya. Jadinya itu ialah kejayaan yang dapat kami banggakan. Setiap tahun kami memfokuskan paling kurang pun 100 orang penerima pada bulan Ramadan. Jadinya tapi alhamdulillah tahun ini seramai akan 500 orang penerima
Jadinya alhamdulillah. Projek-projek yang lain contohnya di awal tahun ini di mana daerah Tutong telah dilanda banjir kilat dan kami telah dihubungi untuk menyampaikan sedekah-sedekah iaitu makanan asasi kepada rumah-rumah di ulu-ulu di mana kereta-kereta mereka dapat keluar dan kemudian dapat prawojo. Jadinya alhamdulillah dengan mempunyai kereta pacuan roda dan juga NGO yang lain, kami dapat menyampaikan makanan-makanan tersebut dengan jayanya. Penglibatan secara langsung dalam kerja-kerja kebajikan seperti ini setentunya dapat memupuk semangat perpaduan, saling membantu dan rasa tanggungjawab bersama dalam membangunkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelbagai program yang dirancang dan dilaksanakan, PSKK akan sentiasa berusaha untuk menyemai budaya sukarela sebagai satu amalan yang berterusan dan memberi impak positif kepada pembangunan komuniti.